saya Eva. Hari ni kita dalam episod pertama Sembang Cerik. Okey, baiklah. Sekarang kita ada kita punya tetamu pertama. Okey, kita ada Syamim. Syamim, boleh tak kenalkan diri? Okey, Dan apa pekerjaan? nama saya Ahmad Syamim bin Muhammad Soekarno. Saya seorang pelajar pengkhususan dalam bidang muzik, iaitu gamelan. So sekarang ni saya masih dalam semester yang terakhir untuk saya habiskan degree saya. Saya ada juga membuat part time, iaitu saya mengajar gamelan. So beberapa tempat di sekitar KL lah sebenarnya, antaranya KL Pack dan sekitar KL. Okay. Macam bila cakap pasal pemuzik ni kan, diorang mesti ada duduk bawah satu kumpulan, ataupun Syamim jenis bergerak sendiri, ataupun Syamim ada duduk bawah satu kumpulan. Okey, saya seorang terms dia freelancer, seorang pemuzik freelancer. Jadi saya ada bermain dengan beberapa grup gamelan sekitar KL. Okay, untuk soalan pertama, saya nak tanya bila mulanya penglibatan Syamim dalam bidang muzik? Kali pertama saya belajar gamelan ni semasa umur saya 12 tahun. Okey, dari situ kita macam yalah, kita tengok gamelan lah, apa benda ni kan. Kita tengok je tak tahu, tak rasa macam nak main pun. So ada satu hari tu macam tergerak hati nak diketuk alat tu. Apa benda alat tu kan? Ketuk, sedap je muzik ni kan. Macam tenang je muzik ni. Kita macam okey lah. Dari situ baru try lah nak Cuba explore, meneroka alat tu lah sebenarnya. So dari situ saya cubalah main alat tu. So dari situ bila saya tengah asyik mengetuk alat-alat tu, ada satu orang datang. Dia kata, buat apa kan? Dia kata, buat apa tu? Kita pun macam cakap lah, nak cuba je ni, tak ada apa-apa kan. So dari situ dia tawarkan untuk mengajar sendiri, mengajar saya masa tu. Dari situlah saya start belajar apa itu gamelan, apa lagu-lagu gamelan. So benda tu berlarutan lah sampai sekarang. dari mana asal gamelan tu? Okey. Untuk penonton-penonton yang tak tahu. Jadi perkataan gamelan tu sendiri, gamel. Okey, gamel tu asalnya daripada Jawa, Indonesia, yang bermaksud mengetuk. So dari perkataan mengetuk tu, sebab kita tahu Indonesia memang dah lama lah ada gamelan. Gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda, dah banyak dah. So dari sana perkataan tu dah ada. Gamelan Melayu ni pertama kali menjejakkan kaki dekat tanah Melayu, dekat Pulau Penyengat, iaitu Riau, dekat Riau. So dari situ gamelan dibawa ke Pahang, melalui Johor sampai Pahang. Dari situ Pahang dia berkembang tapi tak aktif, sebab masa tu pelopor gamelan ni iaitu Tengku Puan Mariam, iaitu pemaisuri masa tu. Dari Pahang tu lah dia mengajar bagaimana gamelan Melayu tu Boleh berkembang. Dari situ. Okey, bila berbalik pada soalan tadi, gamelan adalah alat muzik yang memerlukan audien, dimainkan di majlis-majlis besar. Tapi bila musim Covid ni melanda, adakah ia memberi kesan kepada pergerakan gamelan tu sendiri? Okey. Kita PKP ni dari bulan 3, betul tak? Okey, so dari bulan 3 sampailah hari ni, bulan 8. Okey, 5 bulan di situ. Okey. Saya tak ada apa-apa persembahan, saya tak ada apa-apa program berkaitan gamelan, tak ada. Langsung tak ada. Kira dah tutup lah, tertutup habis. Jadi sebenarnya memang memberi kesan Betul. sangat-sangat. So untuk saya yang mencari sumber rezeki dari gamelan ni pun tutup lah. Maksudnya dari segi saya membuat persembahan gamelan, mengajar gamelan, sesi
stok, gamelan pun habis. Okay, faham. Okay, tapi macam Ifah nak tanya Syamim sendiri, macam mana Syamim mengatasi tekanan dari segi mental? Jadi kalau boleh Syamim macam mana panggil, terangkan Kongsikan tips-tips untuk diorang supaya diorang rasa tak ada sangat. Okay, apa yang saya buat masa PKP ni, sepanjang 5 bulan kita PKP, 2 bulan pertama saya memang murung lah. saya Tak adalah murung, tapi terkesan saya lah hampir dari murung. segi. Saya hampir murung. Masa tu saya dah fikir boleh dah ni kita stop gamelan kot. Malas lah main muzik dah. Kita cari kita buat benda lain lah masa tu saya, orang kata, kita bergaduh dengan dalaman kita, dengan diri kita kan. Macam tu. Dengan mencari soul searching lah, orang kata kan. Apa nak buat time PKP ni, tak ada job. Saya sebenarnya ditegur oleh seseorang, iaitu idola saya sendirilah sebenarnya. Idola saya dalam gamelan, iaitu Teguh Mailan ni, pensyarah saya sendiri. Masa tu first time lah saya kena marah. Kali pertama lah saya kena marah dengan dia. Saya kena tegur dengan dia sampai hampir menangis lah saya masa tu. Dia jadi dia cakap dengan saya, apa kata bila tak ada persembahan ni, kau cuba buat blog, cuba menulis pasal gamelan. So dari situ mungkin kau boleh sumbangkan apa-apa ilmu pengetahuan tentang gamelan untuk orang baca. So apa salahnya kau buat macam tu, ataupun kau buat apa-apa yang berkaitan dengan gamelan dalam segi penulisan, dari segi video kan, apa-apa gamelan, kau buat apa-apa kat YouTube channel ke apa-apa, tak kisah. So saya terfikir dari situ, betul juga apa yang dia cuba sampaikan. Sebab apa yang kita tahu sekarang ni, kita PKP ni pun kita tahu banyak impact, antara salah satunya kita banyak mengharapkan dalam digital. Betul tak? So dari situ saya pun cubalah menulis. So alhamdulillah setakat ni saya rasa benda tu berhasil lah, walaupun kita tak nampak secara besar terus, kita dapat sikit-sikit. Saya rasa untuk orang-orang yang tak tahu nak buat apa, contoh pemuzik ke ataupun freelancer lah sebenarnya, cari skill baru yang berkaitan dengan muzik juga. Tak semestinya muzik kita kena bermain. Kita mungkin boleh contoh rekod, kita main ataupun kita bagi cover. Kita letak dekat paling senang pun dekat social media kita. Okey, berbalik pada alat muzik gamelan. Okey, Syamim merupakan, bolehkah cakap Syamim merupakan pemain gamelan di bawah Gangsapura? Boleh. Boleh kan? Okey. Syamim merupakan pemain gamelan di bawah Gangsapura. Dan yang apa yang Ifah tahu, Gangsapura adalah kumpulan gamelan fusion yang banyak selitkan unsur-unsur moden dalam tradisional. Boleh tak Ifah nak tahu macam mana Syamim dan Gangsapura hidupkan gamelan mengikut keadaan semasa sekarang? Terutama sekali dalam musim COVID ni, macam mana? Untuk pengetahuan semua, siapa yang tak tahu Gangsapura tak apa, saya buat promoting sikit lah. Gangsapura ni adalah satu gamelan group yang aktif di sekitar KL, yang memperjuangkan lah, saya cakap walaupun nampak berat ayat tu yang memperjuangkan, sebab yang memperjuangkan gamelan Melayu tu sendiri dan cuba buat sesuatu yang baru, iaitu seperti gamelan ada unsur-unsur moden, unsur-unsur contemporary, macam tu. Gangsapura ada buat satu program yang diberikan nama Petala Seni, Gangsapura Podcast Petala Seni, di mana kami menjemput beberapa tetamu dalam bidang muzik, seperti kalau semua tahu, kalau Ifah tahu, Monolog, Najwa Mahyadin dan beberapa orang lagi lah sebenarnya, untuk membincangkan topik-topik kritikal dalam bidang muzik. Seperti banyaklah, sebab kita pun tahu bidang muzik ni, orang tanya macam mana nak survive dalam Malaysia ni, macam mana ni kan. So dari situ program tu, dia buat satu program macam tu untuk memberi satu pendedahan kepada semua kan. And then dari situ pun kita tahu satu platform untuk kita belajar lah, satu platform untuk kita
ambil ilmu dari situ. Okay, untuk topik yang asal, berapa gila lagi gamelan ni boleh diteroka? Maksudnya macam, okay, bila cakap asal tradisional, kita berpegang pada tradisi. Sebenarnya kalau kita cerita pasal gamelan saja tak cukup sebab sebenarnya tradisi. Okay, kita tradisi lah Okay, boleh pergi jauh. Sebabnya, salah satu sebabnya, contoh, saya bagi contoh. Kita pergi negara luar, apa yang kita nak tengok? Culture, budaya. Okay, budaya Okay, bila kita tengok budaya, apa salahnya kita memperjuangkan budaya kita untuk bila orang datang tengok, oh ni budaya orang Melayu, ni budaya ada kat Malaysia. Contoh kalau kita main jazz, modern, bebop dalam muzik jazz sendiri tu, orang luar datang, apa benda ni? Apa benda ni? Sebab kat sana dah jadi makanan orang. Dah tiap-tiap hari diorang jadi rutin harian orang lah. Diorang tengok, diorang dengar, diorang hadam. So, apa salahnya kita menggerakkan tradisi Melayu kita, tunjukkan identiti Melayu kita, apa yang Melayu kat Malaysia ni ada. Kita ada banyak budaya sebab kita ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Sabah Sarawak yang muzik lagi kita tak tahu, kita sendiri pun tak tahu kan. So, apa salahnya kita buat sesuatu dari kita, bila kita buat sesuatu ni, kita kena start daripada bawah sebenarnya, daripada dasar, daripada peringkat kecil, daripada peringkat awareness? Kesedaran lah, dari peringkat kesedaran tu sendiri. Sebab kalau kita nak didik pun, kalau orang tu tak ada kesedaran terhadap benda tu, macam mana kita nak menggerakkan budak tu untuk minat benda tu, untuk dia rasa tanggungjawab lah sebenarnya. Yang keyword untuk saya nak cakap ni adalah tanggungjawab. Sebab bila kita lari daripada tradisi tu, kita macam lupa diri, kita tak bertanggungjawab dekat kita punya bangsa, kita tak lupa diri lah sebenarnya kita. Macam tu. Okay, macam contoh sekarang ni kan, kita ada band-band yang ada masukkan unsur-unsur gamelan. Contohnya macam Flow 88. Okay. Syamil rasa dalam bentuk apa lagi gamelan ni boleh diselipkan? Selain daripada muzik-muzik moden, ada unsur-unsur gamelan. Untuk pengetahuan semua, dah banyak dah sebenarnya gamelan ni diterokai dalam bidang muzik moden. Cumanya dia tak dikeluarkan lagi kan. Contohnya macam saya cakap tadi kan, Najwa Mahyadin, anak Perdana Menteri Malaysia sekarang, dia kan seorang penyanyi kan. So dia ada buat satu lagu yang bertajuk Togok. So Togok tu sendiri adalah lagu tradisi gamelan Melayu sebenarnya, Togok tu. So lagu Najwa tu dia pakai lagu Togok, lagu gamelan, tapi dia letak unsur-unsur EDM. Electronic dance music. So itu salah satu contoh lah sebenarnya. Sebenarnya dah banyak. Okay, untuk last question, dia critical ni sikit lah. Selalunya gamelan, orang akan tahu gamelan sangat sinonim dengan Indonesia. Okay, betul setuju? lah. Itu je soalan dia, setuju atau tidak? Kenapa? Saya tak cakap salah gamelan tu asalnya Indonesia, sebab saya pun mengaku memang asalnya daripada Indonesia, sebab kepakaran pembuatan alat tu sendiri pun daripada sana. Kita tak ada pun pakar-pakar pembuatan alat, so saya tak kata salah. Cumanya ada beberapa pihak yang tak bertanggungjawab lah. Dia tuntut yang tak ada gamelan ni Indonesia punya juga. Tak ada. Sebenarnya gamelan tu betul daripada Indonesia kan. Contoh gamelan ni Indonesia. So bila dia dibawa ke Melayu, scale dia pun dah bertukar jadi Melayu. Contohnya ni ada teori sikit lah. Diorang pakai pelok. Pelok tu dalam salah satu scale muzik lah. Pelok, ada Javanese, Jawa. Cumanya kita bila sampai ke tanah Melayu, kita letakkan elemen Melayu tu, unsur-unsur Melayu dalam tu. Contoh macam kita tengok lagu-lagu Jawa, bunyi memang unsur Jawa je kuat. Sebab dia tahu, kita dengar, ni Jawa ni, bunyi Jawa kan. Kalau kita tengok gamelan Bali pula, apa yang kuat? Diorang main laju-laju, apa benda ni laju-laju, banyak je
teknik dia kan, laju nak gimana. So, kita punya gamelan Melayu kita nampak sangat. Satu ni daripada nada dia sendiri, daripada kita dengar, muzik Melayu ni. Sebab kita dari benda yang ringkas kita dengar je, rasa macam dekat dengan kita. Dari situ pun kita dah rasa benda tu memang Melayu. And then cara permainan dia pun tak kasar sangat, tak lembut sangat, tak meleweh sangat kan. Dia macam sedang-sedang. Yang bila kita tambah ada vokal pun lagi nampak Melayu. Macam lagu asli, dia macam letak asli sikit, ada letak tradisional lah dari situ. So saya, bila orang kata setuju ke tak gamelan tu daripada Indonesia, saya setuju. Cumanya gamelan Melayu ni kita punya. Dia dah berubah mengikut negeri, negara. Betul lah, dia berubah mengikut tempat tersebut, suatu tempat tersebut. Macam tu lah. Okay. Tu dah. Okay Syamim. Okay. Itu tadi soalan terakhir untuk Syamim. Okay, tadi episod last. Itu tadi soalan last untuk Syamim. Jadi kita akan jumpa untuk episod akan datang Sembang Cerik. Bye. Bye.